قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآية والذكر الحكيم. Termasuk ayat yang ke-52 daripada surah Ali Imran. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, firman Allah, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala, maka tatkala diketahui oleh Nabi Isa daripada mereka itu pengikut akan kufur itu, berkata ia, man ansari ilallah, siapa pertolongan aku kepada agama Allah. Qala al-hawariyun, berkata segala hawarin, sahabat Nabi Isa, nahnu ansarullah, kamilah pertolongan agama Allah. Adalah jumlah mereka itu 12 orang ahli tukang di bumi, tukang dobi. Amanna billahi washhad bi anna muslimun, telah beriman kami dengan Allah dan persaksi olehmu dengan bahawa kami ini Islam sekalian. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Hai Tuhan kami, telah beriman kami dengan barang yang telah engkau turun daripada Injil dan telah kami ikut akan Rasul engkau Isa, maka surat tulis olehmu akan nama kami serta segala yang naik saksi bagi engkau dengan tauhid dan bagi Rasul engkau dengan tasdik, yakni membenarkan. Firman Allah Ta'ala, wa makaru wa makarallah, dan telah makar, iaitulah menipu ataupun cuba untuk menipu mereka itu kafir Bani Israel dengan Nabi Isa ketika wakil mereka itu akan seorang yang bunuhnya Nabi dengan tipu. Dan makar Allah, iaitulah membalas tipuan mereka itu oleh Allah dengan mereka itu dengan dilontar rupa Isa atas mereka qasad bunuhnya. Maka bunuh mereka itu akan yang ditukar rupa dan diangkat Isa ke langit. Wallahu khairul makirin, dan Allah Ta'ala sepandai-pandai orang yang makar, yakni merencanakan dimasuk Isa ke dalam bilik. Maka Raja Yahudi suruh seorang masuk bunuhnya, namanya Istianus, dijadi ia rupa Isa, dibunuhnya Istianus. Kata mereka itu, jika Isa rupa kawan kita, maka jadi perang besar antara mereka itu. Izqala Allah, sebut olehmu ya Muhammad ketika firman Allah kepada Isa, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqa alladzina kafaru ila yaumil qiyamati thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Hai Isa, bahawasanya aku hendak ambil engkau dan hendak angkat engkau daripada dunia kepada aku dengan tiada mati, dan aku hendak suci engkau daripada segala orang kafir, dan hendak jadikan segala orang yang ikut engkau daripada segala muslimin,
dan Nasara itu pada atas segala orang kafir, dan daripada Yahudi meninggi mereka itu akan mereka itu dengan hujah dan perang hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku kembali kamu, maka aku hukum pada antara kamu pada barang yang ada kamu padanya bersalah-salahan daripada pekerjaan agama. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Maka ada pun segala orang kafir itu, maka aku azab mereka itu akan azab yang sangat pada dunia dengan membunuh dan menawan dan jizyah, dan pada akhirat dengan neraka. Dan tiada bagi mereka itu kafir daripada segala orang yang menolong melepaskan mereka itu kafir daripada azabnya. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Dan ada pun segala orang mukmin dan beramal mereka itu akan amal yang soleh-soleh maka lagi kami sempurnakan mereka itu akan segala pahala mereka itu, dan Allah Ta'ala tiada kasih segala orang-orang zalim. Diriwayatkan bahawa Allah Ta'ala suruh kepadanya awan, maka angkat ia awan akan Isa, maka bergantung dengannya oleh ibunya Isa, dan menangis ia ibu. Maka kata Isa baginya bahawa hari kiamat berhimpun kita adalah yang demikian itu malam Lailatul Qadar di Baitul Maqdis, umurnya 33 tahun, dan disoreh dijelaskan pada hadis ketika diangkat umur 120 tahun, dan hidup ibunya 6 tahun, dan dipakai Isa bulu dan nur, dan ditinggal segala keinginan manusia dan sifatnya manusia daripada makan, minum, tidur, terbang ia serta malaikat. Maka tatkala melihat segala sahabatnya yang demikian itu, berpecah-pecah mereka itu sahabat 3 firqah. Suatu kata adalah Allah pada kita, kemudian naik ke langit, iaitulah nama Ya'qubiyah. Dan kata firqah kumpulan yang kedua adalah pada kita anak Allah, barang yang kehendaki Allah, kemudian diangkat kepada Allah, iaitu Nusturiyah. Dan kata firqah kumpulan yang ketiga ada pada kita hamba Allah dan Rasulnya, barang yang dikehendaki Allah kemudian diangkat kepadanya, mereka itu segala muslimin. Maka bersatu dua firqah, dua kumpulan yang mula itu Ya'qubiyah dan Nasturiyah berperang dengan firqah yang ketiga itu orang yang muslim, maka membunuh mereka itu akan firqah, akan kumpulan yang ketiga, jadi hilang Islam hingga bangkit Nabi Muhammad SAW. Riwayat Syaikhan, yakni Bukhari dan Muslim, hadis bahawa Isa lagi akan turun ke bumi ketika hampir kiamat, dan menghukum ia dengan syariat Nabi kita, dan membunuh ia Isa akan Dajjal dan babi, dan menghujah akan agama salib, dan dibuang jizyah tiada diterima melainkan agama Islam semata-mata. Dan pada hadis Muslim ia duduk 7 tahun, dan pada hadis Abi Daud 40 tahun, dan wafat di Madinah. Disembayang atasnya Isa dikubur di dalam hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zalika natluhu alayka minal ayati wadzikril hakim. Demikian yang tersebut daripada pekerjaan Isa itu kami kisah, kami ceritakan dia atas engkau ya Muhammad daripada segala ayat dan sebutnya yang tetap di dalam Quran. Kita masih lagi menyambung kisah Nabi Isa alaihi salam yang telah dilantik menjadi rasul, dakwah kepada kaumnya. Maka pada ayat yang pertama yang kita baca tadi, Allah memberitahu bahawasanya tatkala sedarlah Nabi Isa daripada kaumnya Bani Israel, dengan bahawasanya mereka itu memilih di atas kesesatan dan kekufuran, dan tidak mahu kembali kepada mentauhidkan akan Allah, maka memberitahu ataupun hendaklah Nabi Isa alaihi salam mencari pertolongan daripada orang-orang yang mahu beriman kepada Allah dan kepadanya di dalam menolong dia, membantu meneruskan dakwah tauhidnya. Maka berkatalah Nabi Isa alaihi salam kepada kaumnya,
Dia kata, wahai kaumku, siapakah yang dapat meneruskan ikutan akan daku ini, iaitulah kepada menyampaikan agama Allah. Siapa yang akan menolong aku untuk meneruskan dakwah agama Allah ini? Maksudnya Nabi Isa bertanya kepada kaum dia, siapakah yang boleh menjadi pembantu-pembantu aku? Siapa yang boleh bantu aku lagi ni? Pasal ramai dah jadi sesak ni. Berapa orang tinggal yang boleh tolong aku ni dalam nak menyeru agama Allah ni? Sama bandingannya dengan pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu musim haji sebelum daripada hijrah. Nabi pernah bertanya kepada orang-orang Mekah, man marrajulun yu'wini hatta uballigha kalam rabbi. Ada tak seorang laki-laki yang boleh membantu aku sehingga aku dapat sampaikan akan kalam Tuhanku? Fa inna quraisya qad mana'uni an uballigha kalam rabbi. Maka sesungguhnya orang Quraisy ni mereka telah menghalang aku daripada menyampaikan kalam Tuhan aku. Maka didapati orang-orang Ansar bersedia untuk menolong Nabi. Orang Ansar. Jadi dalam ayat cerita tentang Nabi Isa ni, Nabi tanya, Allah sebut di sini, apabila Nabi Isa bertanya siapa gak boleh yang menolongnya, man ansari ilallah, siapakah penolong-penolong aku kepada Allah? Yakni siapakah penolong aku dalam menyampaikan agama Allah? Li ansari, daripada lafaz nasrun, iaitulah tolong. Ansari maknanya penolong-penolong. Siapakah yang boleh tolong aku? Lepas tu golongan penolong Nabi Isa dipanggil Nasara. Penolong-penolong. Bukan makna kafir Nasara ni. Tapi akhirnya Nasrani dibangsakan kepada agama kafir, iaitulah Kristian. Macam sahabat Nabi yang sedia menolong Nabi, orang Ansar, orang Madinah. Ansar daripada lafaz Nasrun juga, iaitulah makna yang menolong Nabi. Maka kaum Ansar lah yang sedia menolong Rasulullah SAW sampai Nabi diperintahkan supaya berhijrah ke Madinah daripada Mekah. Dan orang Ansar lah yang banyak menolong Nabi dalam peperangan-peperangan mempertahankan bumi Madinah daripada serangan-serangan musuh. Maka seperti itulah Nabi Isa alaihi salam mencari penolong-penolongnya daripada Bani Israel, mereka yang benar-benar beriman, yang ikhlas, supaya membantunya. Maka daripada pertanyaan ini menjawablah beberapa orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah puak-puak Hawariyun, iaitu sahabat-sahabat Nabi Isa. Nahnu ansarullah, kamilah penolong-penolong Allah. Maknanya kamilah, wahai Isa, iaitulah akan membantu kamu menyampaikan agama Allah. Kamilah, kami beriman kepada Allah, kami akan bantu kamu dalam menyampaikan akan dakwah agama Allah. Maksud kami ini penolong Allah, maknanya menolong agama Allah. Kami akan menjadi tentera-tentera Allah yang ikhlas dalam beragama, nak menyampaikan seruan agama Allah, dan kami sedia membantu kamu. Kami beriman dengan wujud Allah, kami beriman dengan keesaan Allah akan sebagai iman yang benar. Jawabnya puak-puak maknanya Hawariyun ini. Amanna billah, kami beriman dengan Allah, kami beriman sungguh. Jangan bimbanglah. Washhad bi anna muslimun, dan kau saksilah pada hari ini sesungguhnya kami orang yang Islam. Daripada sinilah dapat kita jelas lagi bahawasanya agama segala nabi-nabi dahulu daripada nabi kita semuanya adalah Islam belaka. Bukan Kristian. Ada orang kata Nabi Isa bawa ajaran Kristian, tetapi umat dia kupu kepada dia. Salah itu. Nabi Isa bawa ajaran Islam lah. Nampak? Kristian kafir, tak ada kena-mena dengan Islam.
500 tahun setelah wafatnya Nabi Isa ni timbul ajaran Kristian. Dari sini amanna billah washhad bi anna muslimun. Kami beriman dengan Allah dan menaik saksi wahai Nabi, sesungguhnya kami di kalangan orang-orang Islam. Kami orang Islam. Selepas daripada masing-masing pun berbai'ah dengan Nabi Isa alaihi salam, mereka berdoa kepada Allah. Rabbana amanna, dia kata, wahai Tuhan kami, amanna bima anzalta, kami beriman dengan apa yang telah engkau turunkan. Bukan saja beriman, wattaba'na ar-rasula, dan kami akan ikut perintah Nabi kamu. Faktubna ma'asyahidin, maka tulis nama kami di kalangan orang-orang yang menjadi saksi pada hari ini. Maksudnya kami beriman sungguh wahai Tuhan kami, bukan sebagaimana puak-puak Bani Israel yang telah kufur kepada kamu. Kami beriman dengan kitab Injil yang diturunkan kepada nabimu, dan kami akan ikut nabi kamu Isa anak Maryam. Maka tulislah kami di kalangan orang-orang yang menjadi saksi di atas kebenaran nabimu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawasanya satu kumpulan daripada pengikut Nabi Isa yang telah sesat itu berpakat untuk membunuh Nabi Isa. Nak bunuh Nabi dah pula. Dia memang akhirnya bunuh lah. Mula lawan cakap kalah. Lawan cakap kalah. Igat bunuh main gitu lah. Ceramah tak ada orang dengar. Igat. Dia main gitu. Bagi pitih. Ni Nabi dia nak bunuh. Jahat ni pok-pok Bani Israel ni. Memang jahat sungguh lah. Yahudi jahat. Tapi ada pula pemimpin kata, tadi kata Yahudi jahat, nak baik kata gitu. Jadi macam pok saudara dia. Jahat lah. Allah kata jahat, Nabi cerita pun jahat, puak jahat. Kita nak percaya ke dia lagi. Nak buat perjanjian damai apa. Maka mereka ini pun mengadu kepada Raja Yahudi pada zaman itu yang beragama kafir. Yang kafir lah, seorang raja. Seorang raja yang beragama kafir. Dia mengadu tentang Nabi Isa ni. Dia nak ikut jalan benar, tapi orang tak mau ikut. Dia fitnah. Biasa ya. Dia kata kepada raja kafir ni, dia kata ada seorang laki-laki yang telah menyesatkan ramai manusia, yang telah menghalang mereka itu rakyat daripada taat kepada kamu, yang telah menghancurkan persatuan masyarakat, yang telah menceraikan anak daripada ibu dia. Ini helah ini. Ini kata wa makaru, mereka telah menipu, mereka telah merancanakan satu penipuan. Fitnah lu. Macam kita nak jatuh orang tu, kita kena fitnah. Orang yang betul, orang mondek, kita tak fitnah, nak jatuh orang ni. Ini tak ada salah. Dia kena reka. Reka kat tu, reka kat ni, reka kat tu. Orang pun percaya. Orang yang percaya sama dengan tukang reka. Dia jenis gitu. Kalau ada cerita ada orang lain, percaya lu. Dia derah sangat. Inilah penipuan Bani Israel, orang-orang Bani Israel dalam percubaan untuk memperdayakan raja ni ataupun memberi kepercayaan kepada orang ramai supaya orang bersetuju membunuh dia. Kalau tak setuju bunuh pun, bila orang lain tolong bunuh, orang lain tak kata apa lah. Ini pesan Yahudi. Sebab itulah sekarang orang Amerika dia mempromosikan akan keganasan dalam kumpulan-kumpulan Islam. Dia heboh seluruh dunia lah pukul canang. Dia tak serang selalu ni, dia tak takak selalu pemimpin perjuangan Islam. Dia heboh cerita tu. Buat cerita, buat rencana masuk TV3, masuk dunia jam 10 dulu, nak keganasan. Dia reka lah. Dia pandai lah, dia bijak kan. Bila orang tengok banyaknya buat apa yang dibom, pasal lah, budak-budak kecek lah tembok ni, semua perbuatan ni
Tak tu buat Islam ni kata pokok ni. Bila orang boleh terima dah tahu dia bong. Dia takak pejuang Islam, dia bong negeri umat Islam apa semua. Ada apa orang ada cara lah. Sibuk pergi jaya dengan Melaka. Nah, ada hal lah benda lagu tu. Nah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebijak-bijak yang membalas segala rencana jahat manusia. Bijak mana pun orang Yahudi merancang, maka Allah Ta'ala lebih bijak lagi. Allah Ta'ala lebih hebat dan lebih lagi pandai takbirannya mengatasi takbir segala manusia. Tatkala maknanya mereka mengutuskan akan seorang untuk membunuh Nabi Isa AS, dia pakat. Akhirnya raja ni setuju apa semua, nak biayai lah projek ni, projek bunuh ni. Beri sumbangan apa semua, belanja dengan apa, dengan duit, nak bunuh orang, konspirasi pakai duit kau. Dilantiklah orang sekian berapa orang yang akan pergi bunuh pada tempat mana ni, semua ni ada rancangan belaka. Maka tatkala mereka mengepung rumah Nabi Isa alaihi salam dan mereka sangat-sangat yakin akan berjaya pada malam tu, yakin dah, benar dah kita boleh bunuh dah. Maka Allah Ta'ala pun menukar rupa seorang laki-laki yang ada di dalam rumah tu daripada puak mereka dengan rupa Nabi Isa AS. Tukar muka. Tak payah nak tukar muka, dalam keadaan sama-sama tu Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa AS, diangkatnya ke langit. Tukar rupa. Jadi bila serbu ramai-ramai tu, tukar serbu tu jadi rupa macam Nabi Isa. Dalam bolok tu dia lah. Dia kata bukan aku buat mu. Ya dah mukamu. Tengok IC sama tu. Tak belik tukar muka je. Tukar muka dah salah kalau ngaku apa-apa benda pun memang orang kata dah. Tak boleh nak buat, ada kata dak orang nak percaya dak. Muka tu iman, tukar muka jimat. Orang pun kat pegang belaka. Mak kata bukan saya bukan jimat, saya haji zoom dia. Itu lain muka ni katok. Tak. Katok Orang kata dak pun dah muka sama dengan cermin mata dengan apa. Tak, dengan comel apa. Jimat lah. Orang kata dak buat terbit IC pun dak. Dah orang tengok sama dah muka 20-30 tahun buah dah tengok muka. Gini lah muka. Nak kata lama lain orang kata dah. Jadi bila pegang tak ada apa-apa. Mudah je perancangan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala ialah sebaik-baik orang yang membalas rancangan jahat manusia itu. Itulah kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala sampai masanya Allah Taala akan menunjukkan kekuasaannya. Allah boleh tunjuk sekarang, dia tunjuk kuasa Allah. Menghancurkan segala pakatan-pakatan jahat musuh-musuh Islam. Tapi Allah tak nak tengok apa benda kerja orang Islam ni. Orang Islam ni dakwah kerja pun. Macam mana nak beri kemenangan. Dakwah kerja pun. Nampak? Ramai orang duduk galak daripada hak dok fikir tentang Islam. Ramai hak maknanya hak jadi pelarian daripada yang sanggup menjadi pejuang-pejuang Islam. Tak ramai hak nak jadi pejuang Islam. Macam mana Tuhan nak tolong? Tuhan ni bukan kuli kita. Kita kan kuli Tuhan. Jihad kita tak teruskan. Lepas tu nak menang dengan mudah tak boleh. Kena payah. Allah lah sebaik-baik yang mentadbir apa saja kelakuan perkara yang berlaku pada alam ini. Allah Ta'ala lah juga yang mampu menyelamatkan siapa yang dia kehendaki. Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang kita yakin akan membatalkan segala rencana-rencana jahat musuh-musuh Islam. Apa jua yang Allah kehendaki pasti akan berlaku. Dan cubaan pakatan manusia walau seteguh mana sekalipun pasti akan diruntuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa ke langit, maka dihadapkan perkataan ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
iz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Al-ayah. Allah kata, ya Muhammad, mu ingatlah cerita tatkala Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Isa, wahai Isa, sesungguhnya aku telah angkat kamu kepada sisiku, iaitu aku matikan akan kamu dan aku angkat kamu kepada sisiku, dan aku nak membersihkan akan kamu daripada orang-orang kafir. Sesungguhnya aku akan jadikan orang-orang yang mengikutmu mengatasi orang-orang yang kafir sampai pada hari kiamat. Jadi ingatlah cerita di mana Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Isa, wahai Isa, aku wafatkan kamu pada hari ini, aku angkatkan kamu kepada sisiku, dan penolong-penolong kamu, yakni orang yang beriman kepada aku dan kepada kitab aku, sentiasa akan menang di atas orang-orang kafir. Ini janji Allah kepada Nabi Isa AS, sebagaimana janji Allah kepada sekalian rasul-rasul yang terdahulu. Nah, mana Tuhan akan beri kemenangan kepada orang-orang yang beriman. Kemenangan bukan makna kemenangan pilihan raya, kan? Nah, kemenangan yang hakiki, kemenangan yang paling hebat lepas daripada seksa pada hari kiamat. Itu yang paling hebat. Nampak? Lepas daripada neraka. Orang lain pas neraka belaka tu 30 buah bah. Kita terlepas. Dah, tu kemenangan yang paling besar. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang Allah lepaskan daripada masuk neraka, Allah beri masuk dalam surga dia, faqad faza, maka sesungguhnya dia telah menang. Dan dalam dunia ni kemenangan yang sebenar ikut Quran dan hadis. Nah, ikut Quran hadis, kalah pun dikira menang. Nampak? Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang ikut Allah dan Rasul, iaitu Quran dan hadis, nah, maka sesungguhnya dialah yang mendapat kemenangan yang sebenar. Jadi pada ayat ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alaihi salam dan menyucikan dia, membersihkan dia atau menyelamatkan Nabi Isa daripada orang-orang yang kafir. Kemudian Allah Taala akan mewafatkan Nabi Isa AS apabila turun daripada langit nanti. Kata ulama-ulama tafsir, pada ayat ini ada berlakunya takdim dan takhir, iaitu mendahulukan perkara yang di belakang. Ayatnya berbunyi, inni mutawaffika, sesungguhnya aku mewafatkan kamu, wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka, aku akan angkat kamu dan membersihkan kamu daripada orang kafir. Mula-mula Allah sebut dengan mutawaffika. Maksud takdimul muakhkhar di sini, iaitulah menyebut yang belakang dulu. Kerana asal ayat inni rafi'uka, aku akan angkat kamu ke langit di sisi aku selamatkan kamu daripada segala orang-orang kafir, kemudian kamu akan diturunkan ke dunia, kemudian barulah inni mutawaffika, aku akan matikan kamu sebagaimana orang-orang yang lain. Nampak? Kerana kamu akan turun pada akhir zaman sebagai satu daripada tanda-tanda dekatnya kiamat. Nabi Isa akan turun ke dunia dan berhukum dengan syariat Islam, kemudian akan dimafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dikebumikan jenazahnya di negeri Madinah. Sebab tu dalam suatu hadis yang sahih, Nabi SAW pernah bersabda, inna Isa lam yamut wa innahu raji'un ilaikum qabla yaumal qiyamah.
sesungguhnya Nabi Isa anak Maryam belum lagi wafat. Dan sesungguhnya dia raji'un ilaikum, akan kembali kepada kamu qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat. Ini jelas. Batulah dalam masalah Nabi yang belum wafat, yang sahih hanyalah seorang, iaitulah Nabi Isa alaihissalam. Yang lainnya seperti Nabi Khidir, Nabi Idris, adalah perkataan ulama sahaja. Kemungkinan belum wafat dan mungkin telah wafat. Adapun masih hidupnya Nabi Isa ini dengan kesepakatan ulama-ulama, dengan sebab adanya hadis yang sahih. Jadi wajib kita yakin Nabi Isa belum wafat. Nabi sebut sendiri, inna Isa lam yamut. Nabi tak kata Isa lam yamut. Nabi Isa belum mati. Nabi kata inna, menggunakan haraf taukid, haraf nak mengkuatkan cakap. Sesungguhnya bukan main-main, bukan aku gurau kepada kamu bahawa Sayyidina Isa belum wafat. Dia gitu. Itu pendapat yang pertama, iaitulah belum wafat, kerana mutawaffika ini adalah ayat yang di belakang disebutkan di hadapan. Nampak? Dan pendapat yang kedua mengatakan bahawasanya iaitulah diangkatkan Nabi Isa alaihi salam ini akan roh dan makamnya. Maksudnya bukanlah dia angkat martabat. Bukan angkat martabat. Ada orang Allah Ta'ala angkat ni, mana angkat makam martabat dia. Orang duduk situ. Ini dia angkat sungguh naik ke langit. Angkat sungguh naik ke langit. Jadi pendapat yang pertama, pendapat ulama-ulama yang mengatakan bahawasanya Nabi Isa belum wafat, inilah pendapat kebanyakan daripada ulama-ulama. Jadi maksudnya di antaranya iaitulah pendapat Rabi' bin Anas yang mengatakan inni mutawaffika, ini sesungguhnya aku mewafatkan kamu. Ini wafat bukan makna mati. Mewafatkan di sini makna tidur. Wafat makna tidur. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am, wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail. Dialah Allah Ta'ala yang telah mewafatkan kamu pada waktu malam. Ayat ini mematikan kamu tu maknanya menidurkan kamu. Sebab tu ada orang yang dia buat hujah bahawa Nabi Isa telah mati. Dia menggunakan ayat ini, inni mutawaffika, maksudnya Allah, maksudnya aku mematikan kamu. Tak boleh lah. Nampak? Memang asal ni, wafat ni maknanya mati. Nampak? Tetapi apabila ada qarinah yang memerlukan dipakaikan makna yang lain, maka tidak lagi dipakai akan makna yang asal. Ada bahasa Arab, dia ada dua makna. Yang pertama dipandai makna yang asal, makna hakiki. Makna yang kedua makna majaz. Maka asal bagi tiap-tiap kalimah mesti dipakai makna asal. Melainkan ada dalil atau qarinah yang memalingkan kepada makna yang lain, barulah dipakai makna yang lain. Jadi asal makna kata wafat, makna mati lah. Dan boleh juga makna tidur. Atau pesang. Jadi asal nak pakai ni, asal pakai makna mati. Aku mematikan kamu wahai Nabi Isa. Tapi dah hadis pula kata Nabi belum wafat. Nampak? Jadi maksud wafat pada ayat ini menidurkan saja, pakai makna lain. Macam Allah kata kepada kaum Nabi Nuh, suruh buat kapal ni, fasna'il fulka bi a'yunina. Maka buatkanlah kapal dengan mata-mata aku ni. A'yun ni maknanya mata-mata. Tak pakai mata sungguh. Mata Tuhan, golek roti macam Tuhan buat kapal. Maknanya dengan pemerhatian daripada kami. Jadi asal mata, maknanya mata lah. Tapi tak boleh pakai makna itu jadi rosak. Kena pakai makna lain.
Jadi kalau kita pakai dalam ayat Quran ni, Allah mematikan sungguh, hadis kata tak mati pula. Bukan sehadis, apa 6 hadis. Dalam hadis saja 6 hadis Nabi kata belum wafat. Maka hadis menafsirkan ayat Quran, bukan ulama-ulama. Nah, bila ada jelas hadis sebut bahawa Nabi Isa belum wafat, maka tak perlu lagi perkataan ulama mengatakan telah wafat. Nak pakai asal Quran tak boleh dah. Kerana yang lebih pandai menafsirkan Quran adalah Rasulullah. Nah, takkan Rasulullah tak tahu ayat ni, inni mutawaffika. Nah, sesungguhnya aku mematikan kamu. Siapa Nabi kata belum wafat pula? Makna Nabi kata belum wafat ni mentafsirkan apa makna wafat pada ayat ni. Nah, jadi kita balik kepada hadis. Ada ulama-ulama berkata makna wafat pun dengan makna tidur. Dalam surah Al-An'am tadi, wa huwa allazi yatawaffakum bil-lail, dialah Allah yang mewafat, menjadi menidurkan kamu pada waktu malam. Dalam surah Az-Zumar, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah Ta'ala lah yang telah menidurkan akan apa benda ni seseorang itu ketika ia tidur. Nampak? Wallati lam tamut fi manamiha, orang yang belum lagi mati di dalam tidurnya. Dan Nabi pula ajar kita bila kita bangun daripada tidur supaya kita kata alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Wahai Tuhan kami, segala puji mustahak bagi kamu yang telah menghidupkan kami lepas pada mematikan kami. Bukan mati sungguh sini, maknanya tidur. Amatana maknanya mematikan, bukan mematikan mati betul, maknanya menidurkan kami. Jadi ini mutawaffika, sesungguhnya aku tidurkan akan kamu dan diangkat ke langit. Mana begitu? Jadi inilah pendapat yang sahih sebenarnya perkataan ulama-ulama ahli tafsir, bahawasanya dia angkatkan akan Nabi Isa ke langit. Bukannya maknanya mematikan. Dia angkat ke langit. Maka menyebut Allah Subhanahu Wa Taala kisah nak menyalib Nabi Isa alaihi salam ini, dia nak salib, nak tangkap, nak salib. Salib ni maknanya angkat, ikat pada tiang cabang 4 hak Kristian tu, kemudian dipakukan kepada 2 tangan, kepada perut dan kepada 2 kaki. 5 paku guna. Tapak tangan kiri kanan paku, atas perut je. Kemudian atas kaki kura kaki 2. Dia nak buat gitu lah kepada Nabi Isa. Nabi batu jahat Yahudi. Orang-orang pengikut Kristian ni bodoh, mengikut ke Yahudi. Jadi banyak beberapa kali disebut di dalam Al-Quran tentang rancangan jahat nak membunuh Nabi Isa. Dengan panjang lebar ni diceritakan dalam surah An-Nisa yang akan kita jumpa nanti. Di mana mereka ini bukan sebelum daripada nak bunuh Nabi Isa, mereka lah yang memfitnahkan akan Siti Maryam dengan melakukan zina. Mereka pula berkata dengan bangganya, sesungguhnya kami telah membunuh Isa anak Maryam, Rasulullah tu. Ini bangga dah pula. Dia kata Rasulullah, dia kata kami yang bunuh. Hebat kami. Wa qalu inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah, dan kata mereka itu kepada orang ramai, kamilah yang telah membunuh Isa anak Maryam Rasulullah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Allah kata mereka sebenarnya tidak pun membunuh Nabi Isa, dan mereka sedikit pun tidak dapat menyalibnya, tak dapat bunuh, tak dapat salib. Ni yang bertentangan dengan ajaran Kristian ni. Walakin syubbiha lahum, tetapi Allah Ta'ala tukar rupa mereka itu jadi bahan orang lain yang takak bunuh. Jelas sebut dalam Quran. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerangkan bahawasanya Allah akan menjadikan orang-orang yang beriman dengan Allah, orang-orang yang beriman dengan nabinya, orang yang membenarkan dengan dakwah para nabinya, orang yang mengikut agama yang dia bawa oleh nabinya, tidak direkakan akan hukum-hukum yang lain, sentiasa akan mengatasi orang-orang yang kafir, iaitu akan menang ke atas orang-orang kafir.
Sama ada kemenangan yang dibangsakan kepada rohani, seperti Allah Ta'ala jadikan orang-orang beriman lebih mulia akhlaknya dan elok perangai dan adabnya. Nampak? Itu dia panggil kemenangan rohani. Dan jauh daripada perkara-perkara sesat dan khurafat. Sentiasa bencikan perkara-perkara yang batil, itu satu kemenangan. Ataupun makna lebih tinggi yang dibangsakan kepada rohani. Dan juga Allah Ta'ala akan berikan makna tinggi daripada orang kafir ni yang bangsakan kepada dunia. Seperti Allah Ta'ala jadikan orang-orang Islam dapat membuka negeri dan sebagainya. Nah, negeri orang-orang Islam ni akan bertambah banyak. Negeri orang Yahudi ni akan jadi sempit. Sebab tu sekarang ni tak cukup tanah. Nak ambil bumi Palestin dikepung oleh umat Islam. Sekarang ni umat Islam tak terdaya walaupun dia mengepung nisbah geografi, kita kepung lah Israel ni. Nah, tapi nisbah makna kepimpinan tak ada lagi. Bila tu? Sebab itulah dalam hadis kata, akhir sekali Imam Mahdi akan memimpin balik, memberi kesedaran kepada keseluruhan dunia Islam bahawasanya musuh yang utama adalah orang Yahudi. Sekarang ni orang tak mau terima lagi. Keliling dah negeri Yahudi, tapi tak ada lagi pimpinan yang dilantik oleh Allah SWT istimewa yang dapat menyatukan sekalian orang Islam. Ada dah kepimpinan yang ada sekarang, tapi tak semua orang Islam tunduk. Tak ramai orang nak ikut. Ada banyak dah kepimpinan di Palestin. Beberapa orang ulama, tapi tak ramai lagi. Akhirnya sekali Imam Mahdi, bukan nama Mahdi, seorang imam yang berjaya mengumpulkan semua orang Islam nak menyerang negeri Israel. Itu cerita dia. Perang hak terakhir, perang dunia yang terakhir. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan pula akan kebenaran sentiasanya menang, dan balasan bagi orang-orang yang benar, dan kebatilan akan kalah, dan balasan bagi orang-orang yang kalah. Yang ini ada pun orang-orang yang kafir dengan Nabi Isa, yang mendustakannya, mereka ialah orang Yahudi, maka tetaplah dapat kepada mereka itu azab di dalam dunia dengan dihalau, dibunuh, dihina dan sebagainya. Dijadikan tawanan, dijadikan hamba, dijadikan bermacam-macam perkara yang tidak munasabah. Dan pada hari akhirat pula akan diletak di dalam azab api neraka jahanam. Tidak ada penolong sedikit pun daripada seksa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul sungguh. Janji Allah kata orang-orang yang maknanya mendustakan Nabi ni, iaitu orang Yahudi, bangsa Yahudi akan hina selama-lamanya. Hina, memang hina sungguh orang Yahudi. Semasa berhijrahnya, maknanya golongan imigran ni daripada berhijrah daripada Eropah ke Amerika. Daripada Perancis, daripada Belgium, daripada banyak negara Eropah. Masa nak buka mereka itu, ramai orang-orang Yahudi turut berhijrah. Dan pada awal abad yang ke-20 ni, berlakunya rasa kebencian yang sangat kepada orang Yahudi ni. Memang orang benci, orang Kristian benci. Orang Kristian benci, tapi dia lupa sejarah. Pasal menipu, kalau meniaga tipu, kalau ngutang tipu, banyak khainat. Akhirnya orang Eropah benci pada orang Yahudi, dia halal. Jadi yang berhijrah ke mereka tu tukar nama mereka, tukar nama orang Kristian, tak pakai nama Yahudi. Takut payah nak masuk, takut kena sekat, takut dah ulis, nega dan sebagainya. Mana hina dah di kalangan mata orang kafir. Tapi orang Kristian ni dia lupa tentang kejahatan orang Yahudi. Pada zaman perang dunia kedua, dia paling banyak kena bunuh. Askar Jerman diarahkan askar dia tangkap di mana-mana ada Yahudi, tangkap dan diletakkan pada kamp tawanan. Hak Kristian tak. Hitler ni dia Kristian lah. Bukan Hadari ni. Nampak dia Kristian tu. Diarahkan tentera dia, banner satu kamp yang sangat besar. Ditakak lah pada peluasan Empire Jerman, takak habis Yahudi. Ditakak.
Jadi tawanan. Betul janji Allah lah. Zaman mana zaman dulu saya kena halal apa ni habis rata rawa. Nah, takat. Buah dalam kereta api buat lagi setepak. Pada tahun awal tahun 40-an. Nah, bermula daripada tahun 39 takat dah. Seluruh Eropah di Poland, di Jerman, di Rusia, di Perancis tahu Yahudi takat buah setepak. Nah, laki bakar dalam bom. Orang Kristian bakar. Hitler tu betinya. Pasal dia kata bahasa ni jahat sungguh ni. Bahasa ni jahat. Hitler dak buat arahan orang Islam bakar dak. Nah, Yahudi pasal dia baca sejarah. Bubuh dalam bom. Holocaust tu waktu. Nampak peristiwa hebat pembunuhan Yahudi ni. Nah, dia dah pakai hak ni dia ni. Dia nak besar empire Yahudi balik. Nah, bubuh dalam bom atas si masuk zoom waktu bit tulang acur. Bulak lain tepik menolong. Nah, jadi takat dicek di bandar bila ditawan bandar Perancis, bandar Paris, bandar apa, bandar Belgium, nah, bandar di Eropah, askar Jerman laki suruh buka zik. Tak sunat akak. Dia ke Yahudi. Yahudi sunat kan? Sunat juga. Senang kan? Dia Yahudi sunat. Dia jaga tu wajib sunat dia. Nampak? Babi lah kan? Senang takat. Buka zik, Yahudi. Ke zik, Yahudi. Nampak? Kalau kita orang Melayu tu lagi duduk di Jerman masa tu tengok jeng. Nampak? Dijadikan hamu macam-macam. Hak mana hak bakal cermin mata, buang cermin mata sebelum masuk pak bunuh ni. Cermin mata dia ambil. Cermin mata tunjuk gambar tinggi bukit. Cermin mata. Oh amal. Dah 4 juta bunuh. Mujur tu bunuh 4 juta. Kalau dah bunuh, amal gila ni. Nah, mana masa tu suku orang Yahudi seluruh dunia lah ada. Suku penduduk dia. Suku 4 juta. Suku dah ada. 25% kena bunuh. Bukan orang Islam bunuh. Orang Kristian, orang Eropah bunuh. Jahat sangat. Akhirat Allah Ta'ala sediakan azab api yang bernyala-nyala. Maka ada pun orang yang beriman dengan Nabi Isa maupun Nabi-Nabi yang dilantik oleh Allah yang lainnya dulu ataupun kemudian membenarkan dengan Nabinya. Sekali bawa benda yang dibawa datang daripada sisi Allah, beramal dengan amal yang soleh, mengerjakan segala perintah, meninggalkan segala larangan. Allah Ta'ala akan membalas dengan balasan yang sangat sempurna, iaitulah dengan balasan nikmat yang berkekalan di hari akhirat di dalam syurga. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat benci, iaitu tidak kasih kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Nampak? Orang buat zalim ni, dia bukan saja dia tak suka orang halang dia buat zalim. Orang kabur dia zalim, dia marah. Nampak? Orang kabur dia zalim tu dia marah. Dia buat zalim, orang kabur zalim, marah dia. Tak? Lalu orang zalim kata, "Hei, golongan zalim." Marah dia. Macam orang curi. Tak? Kita kata, "Hei, orang curi." Macam? Marah dia. Nampak? Dia panggil orang curi. Tak kira masa. Panggil oleh-oleh. Tahu dah lama apa curi kan? Marah dia dah. Dah dia. Marah dia. Lepas kalau kita nak beripu, nak buat apa, nak tunjuk, biarlah secara amal lah dia. Dia tak muri aja orang tengok ada orang beripu tak suka dia. Jadi gitu. Nah. Haji Mak nak pergi konfo. Orang bagi baju nampak. Tak bagi lagi sekarang ni. Bagi dah. Tak apa. Jangan ada wakar. Bagi roti. Makan saja. Jadi inilah cerita Nabi Isa alaihi salam yang Allah Ta'ala kisahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Tuhan nak cerita, Nabi tak tahu. Tapi Nabi ni setiap menerima wahyu, Nabi dengar cerita daripada Allah tentang Nabi Isa. Maka Nabi ceritakan kepada umatnya di zaman yang ribuan tahun selepas daripada wafatnya Nabi Isa alaihi salam, dengan begitu detail, dengan begitu terperinci, menyebabkan beberapa orang pendeta Nasara masuk Islam. Dengar cerita ni, dia duk ingat ke tak, memanglah kena salib sungguh dan sebagainya. Tak, kenapa salib? Kerana maknanya Allah Ta'ala nak mengkafarahkan dosa dan sebagainya. Pandai orang Yahudi. Dia salib, dia nak bunuh, nak sekat dakwah Nabi.
Dia kata kena salib, artinya orang Kristian percaya kena salib, pengorbanan Nabi Isa sanggup disalib. Nah, supaya dapat mengampunkan dosa kita semua. Lepas tu dia mulia ingat salib dia. Nah, salib itu ada gambar salib. Ada gambar salib yang ada gambar orang. Situ dia buat patung ada salib aja tengok. Orang Kristian pakai salib ni tekok. Ini Lina Joy pakai. Orang Melayu pakai salib. Bengong punya Melayu. Nah, agama susah. Agama susah. Nabi tak kena salib. Kalau Nabi tu kena salib, nak Tuhan kata kena lah. Ada Nabi yang berjaya dibunuh, tapi Nabi Isa tak berjaya dibunuh. Tapi percaya bahawa Nabi Isa ni kena bunuh, tidak lagi mengkufurkan umat Kristian. Nak, kalau kita percaya pun tak jadi kafir kita. Nak, yang jadi kafir mereka menganggap Isa ini sebagai anak Tuhan, wakil Tuhan, dan dia ni dibunuh, disalib untuk mengkafarahkan dosa kita. Itu kafir situ. Canggah dengan Quran. Nah, dia suci tu, air salib tu suci. Kalau dia buat cerita maknanya, tu takut salib tu. Dracula tu kopek pun tengok salib, mau lari. Nah, tu mana takut ke salib. Salib tu setan tau. Dah setan pun datang, dia takut. Nah, takut sama-sama dia. Nah, jadi, nama je lain. Nah, logo lain, benda tu dia. Dera setan lain, dera orang kafir lain. Sama je benda tu dia, benda ahli neraka belaka. Ini gambar kering, ini gambar racing. Maka Allah Ta'ala akan menunjukkan bagi orang-orang yang beriman kepada kebenaran selamanya. Allah Ta'ala akan menunjukkan perkara-perkara yang batil selamanya juga kepada orang yang beriman. Maka Tuhan akan buka pintu hati yang beriman, dapat kenal mana yang hak, mana yang batil. Sebab itulah akidah keimanan yang sahih sangatlah penting kepada kita. Supaya Allah Ta'ala buka hati kita, Allah Ta'ala beri kelapangan dalam hati kita untuk menerima hukum-hukum Islam. Kalau Tuhan tak buka lapang dada ni, inilah jadi orang yang namanya saja Islam, tapi bila dengar hukum Islam, benda yang berkait dengan Islam, hati jadi sepik, hati jadi kepik, hati jadi tidak tenteram. Hukum Islam tak suka. Orang ceramah agama Islam pun tak berahi, ngajarlah 40 tahun pun tak turun. Apa kemampu tak turun daripada pelik ada. Tak lakat nak mengajar. Tak jadi, Tuhan su jadi sepik dah hati dia. Tak. Kalau orang menega, orang jual, jalan langsung pun semua tak. Habis 14 batu pergi dalam hujan pergi. Pusing 7 kali jaya, pusing nak boleh ke parking. Pergi. Nah, 7 kali parking. Akhirnya parking kat Hajar Aswad depan tu. Geri tak apa. Dalam hujan, dalam apa. Pasal apa Tuhan jadi buka dada untuk bermain semata-mata. Kalau bab Islam, Tuhan akan jadi wispik dada. Tak nampak gambar. Tengok orang ramai balik surah, mata tengok gelong bulak, beci ke orang. Sakit hati, lambat selih dengan orang surah. Jadi gitu. Dia jadi gitu. Jadi sesat dalam terang. Sesat dalam terang. Jadi kebenaran ini Allah ceritakan satu demi satu demi satu, nak menunjukkan benarnya Nabi Muhammad SAW dapat menceritakan akan apa yang berlaku ribuan tahun dahulu, dan kebenaran para nabinya bukanlah began dengan datang membawa perkara-perkara palsu, bahkan semuanya wahyu daripada Allah, dan agama Allah hanyalah satu daripada Adam sampai Muhammad alaihissalam, iaitulah Islam semata-mata, bukan Islam plural, bukan Islam liberal, bukan Islam sekular, bukan Islam nasionalis, bukan Islam komunis, bukan Islam hadari dan lain-lainnya. Islam yang satu. Inilah Islam yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Soalan apa ni? Hamba Allah perempuan ada seorang tetamu lelaki buta mata di rumahnya. Soalan saya, adakah perempuan itu wajib juga menutup aurat, rambut dengan kaki di hadapan tetamu lelaki yang buta itu? Orang buta mari di rumah. Orang buta, kawan dia buta. Orang puang ni adalah. Jadi orang puang ni bukan mahram dia. Orang puang ni kena pakai baju tak? Ke boleh selanjang itu akal air. Pasal hak mari ni buta ni. Dia orang contoh selalu. Buat contoh maknanya. Boleh ke tak? Hukumnya tak boleh. Kena pakai baju juga. Nampak? Kena pakai baju juga. Sebab walaupun dia tak nampak, kerana aurat perempuan ini di hadapan laki-laki yang ajnabi, walaupun buta, nampak? Dia ada juga aurat dia. Dan kalau duduk seorang pun asalnya orang perempuan,
Nampak? Memang dia wajib menutup aurat. Nah, melainkan dengan sebab-sebab yang tertentu. Nah, ni pula depan orang ada katakanlah Allah beri celik pada hari itu, baik. Nah, dia akan wahulu lah yang ulat macam ni. Kawan ni lama dah, ayah haji ni kawan lama mari, tapi dah buta. Nah, ayah mak haji ni pula janda. Laki mati lama dah hari tu. Nah, biarlah hari ni nak teh kali, akak sanjang bulat tu bik. Tak boleh, haram. Nampak? Tak boleh. Nah, yang boleh kata ulama kata boleh dak tutup aurat ni tak ada orang baru boleh. Tak ada orang, pintu kunci apa semua ada lah rumah. Jimat. Nah. Nah. Buta, orang ada. Dia buta lain. Nampak? Orang ada dekat ni orang boleh nampak tak? Kadang-kadang Allah Ta'ala butakan mata, hati nampak. Betul tak? Dah. Maknanya jangan boleh ada orang. Nampak? Jadi betul ada pendapat mengatakan dia tak wajib menutup aurat. Nah, ada pendapat mengatakan demikian. Nah, tapi ada pendapat mengatakan wajib juga sebagai adab. Nah, kerana hormat tetamu dan sebagainya kena tutup aurat. Dia ada hak kita, hak diri dia, hak dengan Allah dan hak dengan orang yang hadir. Ya tak? Betul orang bila orang yang hadir dia kata aku dah ada hak mu buka aurat aku tak ada hak. Tak boleh. Jadi ikut dia dah diakad hukum syarak. Hukum dia gitu. Jadi kalau kita nak buka juga pakai pendapat yang kedua tadi ya. Waktu bik wahulu lanjang tak ada masalah dah. Dah dia kata buta tak nampak. Tapi takdir kata mana dia celek pada hari tu jeng. Nampak sebab buta ni tak mustahil celek. Nah, Allah Ta'ala beri jadi celek boleh hari tu. Dia nak baik pada hari tu. Tuhan nak beri jadi baik nak tengok mak haji pelak. Faham? Dia gitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi jangan balik belaka diwajibkan makan ada orang buat nasi lagi ni. Nasi ke biskut? Nasi. Wajib makan belaka dah hak mana hak dak puasa sunat. Assalamualaikum warahmatullahi